Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa zurriyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa ma yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani Al-Makki rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Maka jika ada sembahyang itu Jumaat, jawab bagi maka nescaya ditambahi imam, yakni ditambah pada niat. Nah, karena kita duk cara sekarang ni ialah niat sembahyang. Jadi sambungnya lagi perbahasan tentang niat pada sembahyang. Kata Syekh Daud Fataninya, maka jika ada sembahyang itu ialah sembahyang Jumaat. Jumaat boleh baca Jumaah, boleh Jumu'ah boleh. Bi dhammil mim, dengan dhammah mim boleh Jumu'ah, ataupun dengan sukunkan mim Jum'ah boleh. Boleh baca dua. Jumu'ah boleh, Jum'ah pun boleh. Itu. Tapi kita kenal je nak Jumaat lah. Nak Jumaat. Jadi Jumu'ah boleh, Jum'ah pun boleh. Boleh baca dua. Maka jika adalah sembahyang itu Jumaat. Sembahyang Jumaat. Jadi sembahyang Jumaat ni pada hari Jumaat je lah. Itu pada waktu Zuhur. Masuk waktu Zuhur tu masuklah waktu sembahyang Jumaat. Wajib atas tiap-tiap laki-laki lah yang merdeka. Tidak wajib atas saya dan tidak wajib atas perempuan. Tapi sekarang ni oleh kerana Covid, binatang Covid ni, kalau di Selangor tu tak wajib Jumaat lagi pakai lala ni pun. 6 orang je sembahyang Jumaat, duk cakap 6 orang.
Nah, seekor untuk khatib, 5 ekor lagi jadi mustami'in. Aduh. Tak tahu dah apa jadi lagu tu. Padahalnya SOP itu dah ada dah, kalau kira-kiranya tak perlu tutup dah masjid ni. Nah, SOP itu dah ada dah, kalau kira-kiranya tak perlu tutup lah masjid surah ni. Kalau hak kita tutup masjid surah pada awal bulan 3 itu kerana tidak ada SOP lagi. Nah, ada SOP. Nah, jadi tutup masjid surah 3 tu sebab tak ada SOP. Boleh terima lah. Nah, kerana binatang bernama COVID ni mari mengejut. Tak tahu bagaimana benda, tak tahu apa benda ni. Nah, tengok dalam video tu ada orang gelepar dodan-dodan ni. Nyawa lapar rebah. Teruklah kita pun takut gerung jugalah. Nah. Kemudiannya SOP ada dah. Maka terbuktinya tidak ada kluster masjid surah di Selangor ni. Cerita di Selangor mau bawa cerita di Melaka. Nak mengopak di Selangor tak boleh dah, tutup habis masjid surah. Mari bawa cerita di Melaka lah. Jadi pelik. Kenapa ditutup juga? SOP dah ada dah. Tak tahu. Jadi kalau nak buka tu bila? Nak tunggu nanti kosong orang daripada COVID. Nampak tak kosong dah? Duk main beratus semua tiap-tiap hari, beratus. Kalau kena setahun 2 tahun beratus gitu, ke masjid surah tak buka tu. Nah, jadi nak suruh orang panggil duduk dalam bodoh kerah hati, qaswatul qulub. Nah, duduk dalam kekerasan hati. Tak semaya Jumaat, tak dengar orang mengajar, tak ada mengaji ilmu agama. Berat lagu tu. Berat. Budak-budak ambo pakai tak semaya Jumaat seterik dah daripada awal itu sampai lala ni tak semaya. Nah, ambo pun mujua dia nak pergi Jumaat ni masa boleh buka masjid itu tu dia kena daftar. Ya ada orang panggil application dia. Aplikasi dia tu. Kadang-kadang kita betul lupa nak daftar. Nah, orang tua pakai tak reti handphone enggak, pakai tak daftar, pakai tak Jumaat. Jadi hak awal bulan 3, bulan 4, bulan 5 tutup masjid, tak ada sembahyang Jumaat. Bulan 6 tu baru buka akhir, tengah-tengah ke ada ni. Ketika tu rasa macam pangat Allah. Sedap juga kalau tak sembahyang Jumaat ni. Yang mari dalam hati gitu kan. Kalau tak Jumaat seterik kan sedap. Bahaya tu. Nak kira ustaz dah tu suruh ustaz bakul dah tu. Yang mari telitah lah. Sedap juga kalau tak kena Jumaat ni. Kalau duduk didik dengan tu Jumaat seterik berapa bulan dah ni? Lepas ni kalau buka masjid orang tak mari sembahyang Jumaat. Sebab orang panggil apa? Ditarbiah dah oleh COVID. Tak Jumaat berapa bulan dah. Aduh, tak tahulah. Tapi kalau berjoget BBH, boleh. Nanti ni. Tu boleh tu. Tidak melanggar SOP. Kalau sembahyang Jumaat, Jumaat. Sembahyang Jumaat kena tangkap. Di Perak kena tangkap. Berapa belah orang ahli Jumaat kena tangkap ke penguat kuasa. Masuk J, dijamin oleh polis. Allah. Berasa pelik dengar. Dalam negara kita yang sebagai agama Islam, sebagai agama persekutuan ni, orang nak sembahyang Jumaat kena tangkap, dijamin oleh polis. Sebab apa? Langgar PKPB. Langgar PKPB. Tapi kalau orang duk joget, duk gelek jubur tahiyat atas pentah dalam TV tu, tak apa tu. Itu tidak melanggar SOP. Boleh diteruskan. Siapa raya? Menteri raya. Jadi pelik kita. Tak ada nak mikir, sakit kepala tu. Tak ada arah lah. Tapi Melaka ni alhamdulillah lah katanya masih lagi boleh Jumaat. Bahkan mengikut keluasan masjid. Hebat sungguh. Mengikut keluasan masjid. Bagus lagi. Yang pentingnya pemimpin kerajaan, orang yang bertanggungjawab, mufti, dia kena fikir juga agama rakyat dia ni. Yang kira orang panggil penyakit saja. Penyakit tu pun bahaya, tapi nak kata bahaya sangat pun dak hak sembuh pun ramai. Kalau wabak umpama wabak taun zaman zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, itu 20,000 orang sahabat wafat, meninggal dunia. Taun memang bahaya taun. Taun ni kalau kita kena 2 jam tidak berubah. Ada kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Taun. Tak percaya baca lah Google. Baca lah Google. Boleh tahu penyakit taun lagu mana. Kena je taun 2 jam tak berubat. KO. Innalillahi.
Beratlah tak. Nah, ada. Tapi Covid tak gitu. Nah, positif pun sehat juga. Menteri agama kita sehat pula lepas tu. Boleh pergi akad nikah pula orang ke apa semua. Nampak tak bahaya mana kat sini? Banyak ada orang mati tu Ustaz. Nak matinya ada semua belum Covid ni. Bukan tak ada orang mati sebelum Covid. Ada juga. 124,000 nafas sehari semalam kita duduk seduk ni. Sehari kita bernafas 124,000 nafas. Satu nafas kita seduk. Nah, itu 1,000 orang meninggal atas muka bumi ni dan 1,000 orang hok baru beranak pula. Baby baru lahir pula. Hembuh pula nafas tu, 1,000 orang pula beranak, 1,000 orang pula mati. Mati ada semua kat sini. Ada duduk pelik mati tu. Baik. Maka jika ada sembahyang itu Jumaat atau Jumaat. Kalau semaya itu semaya Jumaat. Itu bukan hak semaya fardu 5 waktu sehari semalam. Tapi semaya itu semaya Jumaat. Jumaat ni tak ada lah hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ni ada hari Jumaat itu. Maka jawab bagi maka tadi, nescaya wajib ditambahi, yakni ditambahi niat di dalam takbiratul ihram. Buh lagu tu. Wajib, nescaya wajib ditambahi niat di dalam takbiratul ihram. Ditambahi apa? Akan niat imam. Jika imam, yakni jika seorang itu menjadi imam. Jadi kalau dia tu imam, wajib dia kena niat jadi imam dalam takbiratul ihram. Tak sama dengan semaya selain daripada Jumaat. Ada pun sembahyang selain daripada Jumaat, tu imam tak wajib niat tu imam. Imam tak wajib niat sebagai imam. Hanya sunat dia niat sebagai imam. Kalau dia nak pahala 27, 20, 25 tu, dia sunat niat sebagai imam. Tapi kalau tu imam tak niat sebagai imam, sah tak kita makmum ikut? Sah, tak ada masalah apa. Dia duduk semaya munfarid situ, semaya seorang. Allahu Akbar. Nah, kita pun hari ikut dia. Allahu Akbar, kita ikut sebagai makmum dia. Dia tak ada niat imam apa pun. Sah tak ikut? Sah. Tu kalau sembahyang selain daripada Jumaat. Jadi semayang selain daripada semayang Jumaat, imam hanya sunat meniat sebagai imam. Tak wajib lah. Tapi rugilah. Ala jadi tu imam. Ni niat lah jadi imam. Boleh pahala berjamaah. Ada pun semayang Jumaat, hak ni wajib lah. Wajib tu imam kena niat sebagai imam tu di dalam takbiratul ihram. Artinya ketika mana dia Allahu Akbar, ketika mana dia kata Allahu Akbar, hatinya sedar, aku semaya fardu Jumaat sebagai imam. Itu. Kena sedar lagu tu. Jangan tak sedar langsung, duk berapa? Berat sungguh. Allahu Akbar tak sedar, duk isap rokok, kau duk makan roti cana, kau duk berok. Berat benar lagu tu. Sedar kena sedar. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar tu sedar, aku semaya fardu Jumaat sebagai imam. Itu. Wajib niat tu bila? Dalam takbiratul ihram. Kalau niat luar daripada takbiratul ihram tak sah. Tak sah. Kenapa? Kerana syarat sah Jumaat tu berjamaah. Les mai Jumaat sore-sore kat rumah cakung 2 rakaat, ketubah depan cermin. Tak sah. Mesti kena berjamaah. Jadi kalau orang panggil hak diiktimat, tamat dalam mazhab kita Syafi'inya, mestilah orang panggil 40 ahli Jumaat. 40 ahli Jumaat ni bukan kira kepala orang 40 orang ada. 1 2 3 4 5 40 cukup dah. Lebih dah ni. Bukan kira kepala hitam orang 40 ekor bukan. Kalau kira kepala 40 ekor cukup gak? Senang. Bukan ahli Jumaat. Mana? Mesti dia tu apa dia panggil? Mustautin. Ahli yang duduk di situ memang nak bertanah air. 40 orang. 40 orang tu. Adapun bermukim tu wajib Jumaat, tapi tidak dibilang dia tu ahli Jumaat. Dia tu wajib Jumaat bermukim. Mai bermukim di sini. Contoh.
kena posting daripada Kelantan, kena mari ke Melaka. Contoh kita kata. Nah, ataupun mari mesyuarat ke 2 minggu, ikutlah. Jadi putus safar, putus musafir bermukim. Tapi kalau tanya, nak duduk mana Pak ni? Nak duduk sini straight. Nak klik Kelantan pula. Artinya dia tu bermukim, tidak bermustautin. Nah, maka wajib jemaah tak? Wajib jemaah. Tapi nak bila dengan dia 40 tak boleh. Nah, tak boleh. Kemudian 40 ahli jemaah tu pula, selain daripada tu, mesti betul baca Al-Fatihah. Tehah dia nak betul. Sebab tu bukan kira kepala orang 40 ekor, bukan. Tehah nak betul. Kalau duk main bismillah, waladdaling, walabbaling, kanak budu, alhamdu, tak ada tu. Nah, tak ada tu. Dia tu kena cek. Nah, kena cek. Tu email kena cek lah. Tu email ni, tu email sejik kena cek anak mungkin dia. Nah, mana? Baca tehah nak dengar. Betul. Nah, baca tehah. Kamu tu email juga tak betul ke? Sebab tu email pula ni kira dia CJ ya. Nah, ada CJ berjalan-jalan. Lepas tu email kerana dia makan gaji kira CJ. Nah, tu nyaya. Baik. Hak dia buat ni orang tu. Tak setika lah hak tu kerana fatwa Tok Peti. Ni. Kalau Selangor, sini tak lagi. Tok Peti Selangor tak tahulah. Ya waktu ambil fatwa kata ni orang. Barangkalinya iktimak bertaklid dengan qaul qadim mazhab Syafi'i, qaul qadim. Qaul qadim ni tak boleh nak taklid lah bahagian tu. Ana qaul jadinya ada dah. Nah, maka ketika tunya wajib kita kena bilah balik dengan zuhur. Buat jemaah hak ni orang tadi kena buat pula zuhur. Kenapa? Karena kaum muktamadnya tak sah. Tak sah jemaah. Bila tak cukup 40 wajib jemaah dah. Tak wajib jemaah. Nah, melainkan oleh kerana arahan pemerintah. Pemerintah bagi keizinan untuk buat Jumaat. Kerana orang awam ni mazhab dia mazhab mufti dia. Orang awam ni tak ada mazhab yang melazimi atas dia. Nah, jadi kita nak melazimi atas orang awam tak boleh kerana ada Tok Peti. Bila Tok Peti kata begini, tu autoriti agama, maka kena pakat tu. Nah, tapi menyalahi Ustaz mazhab Syafi'i ya dah, tapi Tok Peti waktu tu. Nah, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukuman yang diputuskan oleh hakim, oleh qadhi, oleh mufti, oleh sultan. Asalnya sultan lah. Kalau sultan tu orang alim, sultan lah yang memutus. Bila sultan tidak orang alim, maka dia carilah mufti, qadhi untuk ganti dia, badal dia. Sebab tu mufti ni penasihat bagi sultan. Jangan lepas tangan ke sultan, jangan. Dia kata sultan yang putus supaya tutup semua masjid surga. Awak sebagai mufti buat apa? Nasihat ada. Nah, kalau tak pakai nasihat, buang jawatan mufti itu. Nah, buat bazir duit negara duk bayar gaji ke Tok Peti, timbalan Tok Peti, EJK Patua berapa dah ni? Tujuan aja Tok Peti, timbalan Tok Peti Sahibus Samahah ni untuk nasihat ke sultan lah. Sultan putus tu atas nasihat daripada mufti. Kalau sultan tu bukan orang alim. Tu tujuan ada Tok Peti. Kalau ada Tok Peti, semua tak ada Tok Peti, tak ada Tok Peti. Tok Peti kata, sultan putus kita tak boleh nak buat apa. Noh, awak sebagai mufti apa tugas? Nah, nasihat ada. Bagi dak pandangan, masukkan. Nah, bahas ada hukum lagu mana. Nah, tutup masjid ni kerana kita nak mencegah lebih baik daripada mengubati. Ayat tu semua. Nah, mencegah lebih baik. Lepas tu, kalau bulan depan tak habis lagi COVID, tutup lagi. Bulan 1, bulan 2 tak habis lagi, tutup lagi. Setahun depan 2021 tutup seterik 12 bulan. Apa nak jadi gapo dia anak rakyat jelata ni? Rakyat jelata, rakyat jelita kita nak jadi dia. Jadi manusia yang qalbun qasi, keras hati. Nah, masjid tutup. Masjid ada orang panggil imarah. Lepas tu TV ada imarah. Nah, ada konsert tu lah, ada joget ni lah, ada pertandingan menyanyi tu lah, pertandingan menyanyi ada kat rumah. Ya, tak ada penonton pun ada kat rumah. Kita pun sedap ada di rumah. Cek TV tengok. Sedap juga tak lagi sejik. Lama-lama boleh keras hati tahu tak? Nah, tu bahaya tu. Ni dia hamba tu rasa tak setuju lah.
Bukan tak setuju SOP tu molek lah. Nah, kekal lah SOP, tak ada hal lah semaya berjarak ke apa, kalau berjarak wajib kena berjarak sebab takut Covid kan. Jarak lah. Nah, kerana tu bahagian kesihatan ni bukan tugas kita ustaz. Itu tugas doktor. Dan ni tugas pakar perubatan. Kita tak tahu. Nah, hak kita duk pertikai ni kenapa SOP ada tutup juga. Kedai kopi boleh buka. Restoran boleh buka. Pusat beli belah boleh buka. Tak ada jarak apa. Masuk rapat gitu. Beli berapa jumpa tahid pada belaga begitu. Nah, boleh pula. Padahal masjid ni paling ketat kalau di Selangor kan. Masjid paling ketat SOP tahu tak? Ni hamba bawa ridak lagu ni. Kalau nak pergi semaya masjid negeri. Kita mengajar masjid negeri Syahlan. Bawa ridak lagu ni. Tak boleh masuk masjid. Nak semaya bawah. Luar. Nak sejadah. Sejadah pula tak boleh kecil-kecil. Sejadah kecil. Cukup-cukup lekat muka dah situ. Tak boleh. Nak besar lagu ni. Permaidani alat zam-zam alat kazam gitu. Baru boleh masuk masjid. Ketat lah tak? Memang ketat sungguh. Sebab tu tak berjaya. Maksudnya tak ada. Kluster masjid surah tu tak ada. Sebegitu berjaya tutup juga. Tu orang duduk marah lah ni. Nah, tak malu kau ke TV3. TV3 berani lagi buat HBBH. Nah, patut Jabatan Mufti, Jabatan Agama, Majlis Agama kena malu lah ke TV3. Malu kita ke TV3 tak boleh hadir ni. Kita pun kena peridut juga ni. Patut kena ada jiwa lagu tu lah. Ni dah. Siapa kau netizen pun panggil orang awal pun badi buat pandai pula lain. Malu. Tak tahu nak kata bukan dia. Belak sungguh. Jadi setara mana kau Covid ni pun kena bahas jugalah. Adakah menyamai dengan wabak taun? Sebab wabak taun tu memang 2 je. Kalau kita tak pergi berubat, kita kena penyakit taun, ceret-beret ke apa. 2 je. Adat kata meninggal dunia, mati. Tu berat taun ni. Tidak 20,000 sahabat Nabi SAW meninggal kan, kena wabak taun. Covid dah gitu. Vaksin tak terbit pun sehat oleh-oleh. Macam Pondok Amba. Akhir bulan sebab tu, rasa tak bulan lepas kan mari dengan kawan-kawan Indonesia. Sahabat-sahabat Ansar, 3-4 orang tu orang Indonesia bukan pelajar Pondok Amba tu. Sebab apa pelajar Pondok Amba kena karantin 14 hari. Ceritanya daripada Sabah pelajar Pondok Amba mari pondok tak tahu tiba-tibanya mari tak boleh duduk, tak mengaji kan. Mari sendiri. Mari tu masa duduk tengah nak pelihara raya tu. Ni. Pak Long Mak kata tak wajib karantin dan tak mungkin ada lagi PKP. Oleh kerana Pak Long Mak kata lagu tu, memang tak karantin dia turun kat lain. Mari pondok tu. Mari hari Khamis, Jumaat remeh, Sabtu remeh, Ahad sakit kepala, Isnin dicek di Sungai Buloh, hospital Sungai Buloh, positif Covid. Baik ya. Sudah, mari ngambil dengan ambulans itu. Semua pelajar kita 30 orang tu, 30 ekor tu, kena swab lah ke. 30 ekor tu kena swab, kena karantin start daripada 1 hari bulan berapa? 10 dah, bulan lepas dah. Sampai 14 bulan 10. Tak boleh terbit ke mana-mana, duduk dalam pondok. Pas pelajar Sabah tadi tu kena pergi ke hospital Sungai Buloh, karantin sana. Tak cukup 14 hari balik dah. Sihat dah. Kata pas mana Covid? Siapa lah ni? Saya kalau duk mengajar tanya, Aljung, Covid awak gimana? Ni Covid ada dengan dia tu, gimana? Takut pergi merayak ke dia di hospital ke mana? Sihat. Pas 30 orang tu sihat lah ke? Negatif lah ke? Sudah mulai hari 14 keluar pula surat PKPB. PKPB kan? Jais pun keluar surat berkeliling. Mana? Semua madrasah, sekolah, ma'had, tahfiz, pondok ke berapa tutup. Hak daftar dengan Jais tutup. Hamba kata gila dah. Dah lah 14 hari tak mengaji budak-budak ni. 14 hari tu tak mengaji, duduk kong dalam asrama. Lepas tu sudah molek pun tu tutup pula balik rumah. Memang nak menjana kebodohan pelajar. Hamba lawan, hamba kata tak tutup. Pondok hamba tak tutup. Ya nak kata mana? Kita tahu pelajar kita lagu mana. Tak tutup, duk ngaji molek-molek. Telah ada semua. Kalau pondok pun tutup, masjid pun tutup. Masjid tutup tak ada kuliah maghrib. Pondok tutup tak ada budak-budak. Duk berasa hamba jadi boleh jadi bibit selipar jepun tangis.
Boleh jadi gila, tak tahu nak berapa dah dia ni. Muju ada pondok juga. Jadi boleh ngajar budak-budak pondok lepas maghrib, lepas subuh. Tak tahulah. Tutup berapa dia nya. Nah, pelajar sihat belaka tak ada kena Covid. Takdir tu kalau Covid ni tak boleh nak hilang kan. Kita kena reda lah hidup dengan Covid sampai ke bila-bila. Sebab binatang Covid ni pun kita tak tahu apa dia benda nampaknya ni. Tu. Habis. Jadi setara mana Covid boleh kiyah kau dengan wabak taun tu. Tu pun para ulama kita, para mufti kita, sahibus samahah kita kena bahas. Kamu nak tengok kena bahas balik. Ni kena bahas balik setara mana. Habis. Nescaya wajib ditambahi imam pada niat di dalam takbiratul ihram jika ia jadi imam. Jika imam, yakni jika ia jadi imam atau makmum. Atau makmum ni atah pada kata imam. Yakni maka jika ada sembahyang itu sembahyang Jumaat, nescaya wajib ditambahi akan makmum di dalam takbiratul ihram jika ia tu makmum. Kena takdir tu dia kecek ringkas sangat. Niat mana makmum dalam takbiratul ihram? Ada pun sembahyang yang selain daripada sembahyang Jumaat. Kalau berjemaah, wajib tak makmum kena niat makmum? Wajib, tapi tidak disyaratkan wajib niat sebagai makmum tu dalam takbiratul ihram. Tak syarat. Maknanya kalau ketika mana kita tu jadi makmum, sembahyang maghrib, sembahyang isyak bani. Allahu akbar. Ketika mana Allahu akbar dalam hati, aku sembahyang fardu isyak. Tak ada timbul makmuman, mutaba'atan, tak ada. Jama'atan, tak ada. Maka aku sembahyang fardu isyak. Usalli fardal isya'i. Allahu akbar dalam hati, aku sembahyang fardu isyak. Tak ada makmum, jamaah, ikut tu imam, tak ada. Boleh tak? Boleh. Tu sah tak sembahyang? Sah. Tapi jangan sampai dia menanti serta mengikut padahal tidak meniat. Tu dia boleh tak niat dalam takbiratul ihram sebagai makmum, jamaatan, makmuman, mutaba'atan lil imam, boleh dia tak niat dalam takbiratul ihram, tapi setelah takbiratul ihram dia kena niat. Kena niat. Bila tu jangan sampai lama menanti serta mengikut. Mana lama menanti serta mengikut? Contoh kita kata ketika mana takbiratul ihram tadi dia tak niat lagi makmum, tak niat lagi jamaah, tak niat lagi mutaba'atul lil imam, tak niat lagi. Lepas tu tiba-tiba tu imam baca pula sedap. Dia pun galik. Sedap tu imam ni. Tak niat lagi ni. Dia ni. Tak niat lagi. Habis tu imam baca Fatihah pun sambung surah, lagi sedap. Macam duduk di Masjidil Haram dia ya. Tak niat lagi sebagai makmum ni. Allah, masya-Allah dalam hati insya-Allah. Habis tu imam baca surah Allahu akbar nak rakaat lah. Dia ni tak niat lagi sebagai makmum. Tika tu wajib dah dia kena niat sebagai makmum. Kalau dia pergi rakaat juga, hal keadaan dia tak niat sebagai makmum, batal sembahyang dia. Kenapa? Lama menanti serta mengikut. Tu imam Allahu akbar rakaat, dia tak ada niat lagi jadi makmum, tapi mengikut Allahu akbar rakaat juga dianya. Niat nak jadi makmum, tak niat. Lepas tu berapa rakaat? Rakaat ya. Ngama-ngama pakat rakaat lah ke. Batal tak mayat? Batal. Itu tak boleh dah. Jadi kalau sembahyang selain daripada sembahyang Jumaat, memang dibenarkan kita niat makmum jamaah di luar daripada takbiratul ihram. Tetapi syarat jangan sampai lama menanti serta mengikut. Tak boleh. Lama menanti serta mengikut batal. Mana lama menanti? Lama ke tu? Daripada lepas takbiratul ihram, lama tak? Lama siapa aku tu ibu rokok. Menanti lama tak? Lama tu menanti. Lepas tu tak ada niat lagi, tak ada niat lagi. Tu imam rokok dah. Lepas tu dia ikut dah rokok.
ikut juga. Niat tak sebagai makmum? Tak niat. Batal? Batal. Tu ayat. Ha? Ha. Dia was-was. Tapi yakin tak orang panggil dia tak niat dalam takbiratul ihram? Kena tanya situ lah. Yakin tak dia tak niat dalam takbiratul ihram sebagai makmum? Kalau yakin tak niat, maka tak lara rakaat tu. Kalau dia yakin tak niat dalam takbiratul ihram, maka laralah. Tapi kalau dia yakin niat dalam takbiratul ihram sebagai makmum, tapi duk lama mari was-was. Mari was-was lah tu ni. Niat kedok tu mari was-was gitu. Padahal dia niat tadi dalam takbiratul ihram. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Yakin tu tidak dapat menghilangkan akan syak. Maka terus semaya. Ada masalah apa? Dia ada kadang-kadang kita tu niat dah sebagai makmum dalam takbiratul ihram sebab kita nak gebuk fadilat. Karena kalau kita niat sebagai makmum dalam takbiratul ihram pada sembahyang yang selain daripada sembahyang jemaah, dapat fadilat berjemaah tu penuh. 27, 25 kebajikan tu penuh dapat. Jadi kita pun Allahu Akbar tu dalam hati memang dah aku sembahyang fardu isyak ni makmum ataupun mutabaah lil imam ataupun jamaah niat dah sebagai makmum ikut. Duk sekejap lama sangat duk baca Baqarah 2-3 helak ada tu ni. Niat kedek niat kedek dia mari syak. Niat kedek padahal dia niat dah tu. Maka al-yaqinu la yuzalu bisyak. Tu hak pesen orang niat sama dah dalam takbiratul ihram sebagai makmum. Kalau jenis orang panggil hak tak niat sama-sama dah, Allahu Akbar tak ada niat lagi makmuman. Biasa-biasanya lepas Fatihah tu imam baru makmuman dalam hati. Aku makmum ni. Aku ikut imam ni. Contoh jamaah ni. Tiba-tibanya mari syak. Memang dia tak niat lah. Maka lara rakaat tu dah tu ni. Lara rakaat tu. Tambah serakaat lagi ya. Ada. Pentinglah ni. Semaya jemaah tu sangat penting. Kalau kita nak tahu orang panggil syarat sah makmum mengikut akan imam, itu ada 12 syarat qudwah mengikut imam. 12 syarat tu boleh dilihat di dalam kitab Pedoman Sembahyang Berjamaah karangan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapah Kelantan. Itu dia buat satu kitab risalah khusus bahas tentang sembahyang berjamaah. Tajuknya pun Pedoman Sembahyang Berjamaah. Jadi kitab tu kalau kita mengaji dia, insya-Allah teranglah 12 syarat qudwah imam. 12 syarat mengikut imam. Nak memastikan yang di depan kita tu imam, kita ni sebagai makmum kena ada 12 syarat. Tak tahu 12 syarat ni, maknanya dia tu semaya dia tu tidak jemaah lah. Jemaah orang panggil secara dia rasa-rasa je berjemaah. Tapi di sisi syaratnya takut tidak diiktibar sebagai berjamaah. Dia bahas banyak dari itu tu. Tu macam mana masalah makmum di dalam masjid, imam di luar masjid, imam di dalam masjid, makmum di luar masjid, makmum dan imam di tempat yang bukan masjid. Lain-lain belakang hukum tu. Macam kita ni musalla surau ni bukan masjid. Istilah kita orang Melayu ni sebab apa ada musalla? Balasah, orang kata panggil balasah. Karena tutup guru kita dulunya dia gemar buat balasah ni kerana untuk orang kapur mari mengaji. Karena hukum balasah musalla ni tak sama seperti hukum masjid. Dia luah dalam selain daripada sembahyang dia luah. Mana perempuan yang uzur boleh masuk tak surau? Boleh. Jadi sebab tu tutup guru pondok dulu banyak buat musalla, buat surau besar tapi bukan masjid. Surau ni. Apa? Orang nak mari mengaji, orang kapur nak mari mengaji. Jadi muslimat hak uzur ke apa tetap boleh masuk duduk tenggek mengaji, boleh. Sebab apa? Bukan masjid. Adapun masjid, hukum dia dalam bab selain daripada sembahyang sempit. Tapi hukum dalam bab sembahyang luah. Luah dia. Contoh kata ni masjid. Ni masjid ni. Tu imam duduk sini.
Kita masuk duduk duduk luar, duduk beranda tepi. Tak ada suara pun sini. Boleh tak ikut? Boleh tak ikut tu imam sini? Masjid ni masjid. Boleh? Tak ada masalah. Nak tutup itu tak apa lagi. Jangan paku lah. Jangan nak puk paku. Tak boleh. Itu masjid gitu. Tak apa. Sebab tu kalau masjid hijab ni tabir ni tutup perempuan. Tak ada masalah, tak ada masalah. Sebab hukum masjid ni luas. Adapun hukum musalla, surau, balasah, ia tidak sama seperti hukum masjid. Sebab tu kalau kita tengok tutup guru dulu kan, kalau buat surau kan, kadang-kadang masa nak semaya tu, dia pun buka tiga sikit. Buka tabir sikit. Sebab apa? Supaya sah oleh jemaah makmum perempuan yang di tepi, yang di belakang sana tu, mengikut imam di depan ni kena ada rabitah, dia panggil. Rabitah ni dengan imam tidak ada satu halangan pun kalau dia nak pergi. Bukan suruh pergi. Kalau dia nak pergi tak ada satu halangan pun. Jadi kena buka. Ini. Tapi kalau dia tak mengaji tak tahu tu. Dia mengaji tak tahu. Ada di satu musalla di Kota Damansara, saya duk mengajar dulu. Jadi muslimat tu yang mengaji, dia faham. Jadi bila nak semaya jemaah isyak, muslimat tu tutup, buka sikit. Apa? Supaya makmum perempuan yang ada betul-betul depan tabir yang dibuka tu menjadi rabitah, pengikat. Kesahihannya jemaah kiri, kanan, belakang dia yang lain untuk mengikut imam yang ada di depan. Kerana ni bukan masjid ni. Mari satu orang hamba Allah. Apa buka ni nak semaya ni? Tutup. Siapa tu? Pak cik hak tak mengaji kuliah. Sebab lepas maghrib ia duduk kedai kopi sarokok dulu. Sudah isyak dia pun mari. Nak suruh berdeheng, nak suruh berhenti dah mengajar. Nak semaya isyak dah ni. Nak ibadat. Aduh, saya rupa-rupanya jahil. Ni. Jadi muslimat kata, kenapa nak tutupnya? Nak semayang ni. Kena tutup lah nak semayang. Kena buka lah nak semayang. Balas pula dengan muslimat tu. Ustaz yang kena buka. Main mana ustaz gitu? Main mana? Main dalam kitab. Tak tahu pun. Tak tahu mungkin murid saya kau kedai kopi. Tengah ada mengajar. Aduh, macam-macam. Tak ada arah. Habis. Kena buka. Kena buka tu. Jadi jemaah hak duduk betul-betul di pintu hak buka tu, dia tu sebagai rabitah ni pengikat antara jemaah hak semaya di luar tu untuk mengikut imam di depan ni. Kadang ni bukan masjid ni. Tak apa. Yang mengikut tak boleh. Mana boleh. Sebab hak sah tu hak di belakang dengan di tepi dia je. Ada pun hak di tepi ni tak boleh. Sebab apa? Sebab tak ada rabitah ni, mengikat. Ini kalau bukan masjid. Kalau masjid sah belaka. Makmum duduk atas, makmum duduk tepi ni, sah belaka. Sebab masjid hukumnya luah bagi sembahyang. Kalau bukan masjid, lagu tu tak ada. Tak sah. Hak sahnya kalau buka ni, hak duduk situ straight nu. Hak makmum belakang dia lagi sah. Sebab apa? Sebab ada rabitah yang mengikat. Kenapa? Bukan masjid. Kalau masjid tak ada masalah. Tak usah cara rabitah gapo. Kalau hukum masjid ni luar untuk sembahyang. Lagu tu. Jadi di tanah Arab tu ya tak ada lah istilah musalla, madrasah, tak ada. Kalau kita pergi ke Mesir tak ada. Musalla ada musalla. Musalla. Itu ni, semua masjid. Semua masjid. Besar ni pun masjid. Kecil sikit pada ni pun masjid. Semuanya masjid. Ya tak ada musalla. Tak ada madrasah. Tak ada orang panggil uruf di tempat kita. Jadi uruf tempat kita ni al-adatu muhakkamatun. Adat kita ni pun boleh dijadikan hukum. Jangan kata di Arab tak ada apa. Mama musalla, madrasah ke apa. Semua masjid belaka. Tu Arab. Nama dah Arab. Tempat kita bukan Arab, Malaysia ada tu ni. Ada uruf dia, ada zuruf dia. Jadi dia tak boleh nak capur kita tak boleh. Jadi kenapa kau orang dulu suka buat musalla, surau, madrasah, balasah? Kerana tutup guru dulu
nak supaya orang kampung ni mudah untuk mari mengaji. Kalau buat masjid, maka kalau perempuan tu mari uzur apa, tak boleh nak mengaji lah, masuk dalam duduk luar pasal kemah, dak pun tak mari mengaji terus kan. Tu ni. Tu. Jadi kalau masjid itu tak boleh orang panggil soal kota-kota, soal menajih ke masjid. Ini pun kena jaga. Nah, banyak orang panggil tata cara, tata karma lah kata ni. Adab. Bukan tata karma. Mana adab masjid ni kena jaga. Sebab tu tutup guru pondok dulu banyak buat musalla, surau. Kalau pondok Pasir Tumbuh tu masjid ada. Lepas tu ada madrasah tengah, ada madrasah tinggi. Ini tempat mengaji madrasah ni. Nah, tutup guru pondok suka buat gitu. Sebab apa? Untuk memudahkan orang itu mengaji. Tak orang panggil terbatas sangat hukum. Kerana bila bukan masjid, hukum untuk selain daripada sembahyang luas. Untuk hukum sembahyang jadi sepit macam tadi. Kena buka, kena ada rabitah, depan tak boleh ikut dah sebab tak ada rabitah. Dia jadi sepit. Tapi kalau masjid, hukum selain daripada masjid sempit. Perempuan uzur tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Apa makna masuk? Tak boleh masuk maknanya al-muqsu, mana? Menetap. Ataupun dengan makna al-muqsu juga masuk pintu yang sama, keluar pintu yang sama. Itu pun termasuk daripada menetap. Dia katalah, saya tak duduk tetap pun Ustaz dalam masjid tu. Saya nak ambil barang tinggal. Tapi masuk tu U-turn tak? U-turn pula. Haram patutlah juga. Perempuan uzur lah. Dia nak lalu boleh. Dari pintu lain ke pintu lain. Itu ketat. Selain daripada bab semayang, dia sangat ketat kalau soal masjid. Tapi soal sembahyang luah. Makmum duduk juru mana pucuk mana, jangan duduk depan pintu imam ya, jangan. Jangan di atas sebab mesti tu imam tu kena duduk depan pada makmum, tak boleh. Duduk di mana pun, atas ke mana ke, tak ada rabitah ke, tutup pintu ke, selok tak apa lagi, selok di mana kunci tak apa lagi. Jangan paku lah. Paku tak boleh, nak cokeh boleh, sah mengikut. Itu hukum masjid luas dalam bab semayang, sempit selain daripada semayang. Kalau musalla madrasah sempit dalam bab semayang, luas selain daripada hukum sembahyang. Itu. Tak boleh. Tak boleh berat. Tak tahulah. Kalau ikut mazhab kita Syafi'i, haramlah. Tak boleh. Haram. Perempuan uzur masuk duduk dalam masjid ataupun masuk pintu yang sama, keluar pintu sama, haram. Tak boleh. Beranda masjid pun masjid. Tempat parkir kereta masjid baru bukan masjid. Soal akad nikah tu asing. Haram duduk dalam masjid tu asing. Bukan boleh capur. Oleh kerana haram duduk dalam masjid, maka tak sah akad nikah dia. Tak boleh gitu. Asing-asing, hukum asing-asing. Macam inilah. Kita curi baju guna untuk sembahyang. Sah tak sembahyang? Sah. Lepas tu baju curi tadi haram, hak tu dosa curi, suku asing. Itulah kata ni. Lama tak sah dengan akad nikah pun tak sah. Nyanyilah kata. Tak ada lah kata. Akad nikah lah. Akad nikah lah. Soal haram perempuan duduk dalam masjid itu asing. Itu haram. Bak duduk dalam masjid kerana dia tu uzur. Kalau pun nak lalu daripada pintu yang lain ke pintu yang lain, itu pun yakin tidak titik darah. Kalau tak yakin darah dia tu tak titik, bahkan titik ke, duk main titik ke, haram juga masuk. Titik haram masuk. Kata boleh masuk tu daripada pintu lain ke pintu lain, itu pun kalau yakin tidak menitik darah. Kerana darah tu najis tak? Najis, haram menajis masjid. Itu. Ala kuliah nak cerita katanya masjid ni hukum selain daripada sembahyang sempit, tapi hukum sembahyang luas kalau dalam bab
masjid. Tapi kalau bukan masjid, hukum sembahyang jadi sempit. Kena ada rabitah lah, beginilah, tak boleh. Bahkan kalau orang panggil tutup, tapi nampak pun tak boleh. Tetap kena buka. Tak ada apa-apa halangan boleh pergi daripada makmum ke imam. Apa hal tu? Jadi hukum bab sembahyang sempit. Tapi untuk selain daripada sembahyang, luas bah. Luas. Tu uzur boleh masuk, tak ada apa-apa. Tak hidung pak boleh. Tak menaik. Tak ada masalah apa. Puas duk mengaji lama, duk korek-korek pak, tak apa. Karena bukan masjid. Tapi jangan duk buat lah ni. Jangan duk buat lagu tu jangan. Baik. Kerana apa tu wajib ditambah dalam takbiratul ihram niat imam bagi orang yang jadi imam dan niat makmum bagi yang makmum pada sembahyang Jumaat. Ilak dia. Ilak bagi ditambahi. Ilak situ. Kerana sembahyang Jumaat atau sembahyang Jumaat itu disyaratkan berjamaah. Disyarat takluk pada kata disyarat. Disyaratkan berjamaah tu daripada ini mula daripada awal sembahyangnya Jumaat. Mula daripada awal sembahyang. Mana awal sembahyang? Takbiratul ihram. Jadi oleh kerana itu syarat sah Jumaat mesti berjamaah. Kalau gitu wajib kena niat berjamaah tu dalam takbiratul ihram. Kalau makmum, kalau imam. Kalau imam tak niat dalam takbiratul ihram jadi imam pada sembahyang Jumaat, tak sah. Tapi jangan duk royak lah. Ada tu imam lagu tu kita ingat. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak niat jadi tu imam adik. Nyambil mikrofon. Nampaknya kita kena sembahyang Jumaat sekali lagi kerana saya lupa nak niat imam dalam tu kalau makmum jenis garang-garang beke-beke enggak naiklah selipar lepo tu imam apa mu ni nyanyuk ni tak payah ya. Tak payah ya. Nyanyi ke makmum. Nyanyi ke makmum. Lepas tu kita tanggung. Kita sembahyang sendiri. Sama juga tu imam tu ingat nak mandi junub pagi-pagi dia. Yang meseng dengan bini dia malah tidur pak tu imam ni. Pagi esok bangun ambil sembahyang relax. Pergi jadi tu imam Allah Akbar. Padahal berjunub. Sudah dah sembahyang subuh wirid bukan dia panjang ya latifu ya kafi. Duk ya latif tu pak mari teringat. Semalam meseng malam tu. Tu ingat mandi sudah. Tak usah duk umum. Sudah doa gapo salam molek dengan makmum gapo tu kan? Tadi tak boleh salam covid ni. Sudah juga. Biar tu makmum balik sini. Kita tu mandi junub qada baliklah sembahyangnya. Tu jangan kita jangan menyusahkan orang. Tu jangan kita memberati atas makmum yang lain. Habis. Umum. Para jemaah yang sembahyang jemaah subuh pagi tadi minta qada belakalah dah. Mana kena qada tu imam? Saya lupa mandi junub. Menyusah habis pula orang. Tak apa, sah dah. Karena apa? Bihasabi zanni. Sekira-kira zan makmum tu sudah sah dah. Kita tu tak nak menyusahkan kepada makmum. Habis. Dan mana ni? Tak jumpa cari dah. Dan jika sembahyang qasar. Ini ataf pada kata jika sembahyang Jumaat. Atau situ. Yang ni pasal spek pak baru. Maka jika sembahyang qasar. Mana qasar? Yakni sembahyang yang kita kerjakan dalam musafir yang masafahnya, jaraknya 2 marhalah ke atas, 2 marhalah atau ke atas. Yang mana rakaat yang kita sembahyang tu sembahyang yang 4 rakaat. Yang 4 jadi 2 lah.
Zuhur pak jadi 2, asar pak jadi 2. Nah, maghrib jadi 1. Tak boleh. Tak boleh qasar lah dia ni. Isyak pak jadi 2. Subuh tak maya kalau qasar ke. Dah 2 ada mau dah qasar. Jadi tak boleh. Hak boleh qasarnya zuhur, asar, isyak. Ini tak semestinya berjamak. Jamak lain, qasar lain. Nah, jadi kalau kita nak semaya qasar tak sejamak boleh, nak jamak tambah qasar pun boleh, tak ada masalah. Tapi bila kita nak qasar, wajib kita kena niat qasar tu dalam takbiratul ihram. Maksuratan. Nah, contoh usalli fardhu zuhri rak'ataini maksuratan atau usalli apa? Usalli fardhu zuhri maksuratan. Nah, maksuratan. Itu kalau kita nak qasar saja. Kalau kita nak jamak, usalli fardhu zuhri jam'at takdimi maksuratan. Itu talafuz niat dia lah. Kalau dalam hati kita, aku semaya fardhu zuhur qasar. Itu sedar gitu, sedar. Jangan tak sedar awak kerja tak tahu gapo dia ni. Mau berat benar. Nah, sedar. Dalam Allah Akbar tu sedar. Aku semaya fardhu zuhur qasar. Itu. Qasar tu kena ada dalam takbiratul ihram. Itu. Sebab dia kata dan maka jika sembahyang qasar, siapa hak sembahyang qasar ni? Bagi orang yang musafir. Tapi musafir sini musafir masafatul qasri. Ya, dia ada masafatul udwa, ada masafatul qasri. Masafatul udwa ni 1 marhalah setengah. Nah, hak tu boleh qasar tak? Tak boleh. Nah, kita nak pergi Sungai Udang. Turun daripada rumah. Niat sebagai musafir. Lepas tu sampai Sungai Udang, qasar ya musafir. Boleh. Jangan jadi Syiah sudah kata ni. Syiah jamak belaka dia. Kata ni sebab apa? Dia kata kita hidup ni sebagai musafir. Nah, menuju ke akhirat. Jadi dia jamak qasar seumur dalam hidup dia. Sebab apa? Sebab kita ni semuanya sang pejalan, sang musafir. Nah, itu tak betul tu. Jadi musafir mana? Musafir yang 2 marhalah atau ke atas. Nah, ada ni. Iaitu masafatul qasri. Mana 2 marhalah atau lebih daripada 2 marhalah tu masafatul qasri lah. Artinya kalau dia musafir tu jaraknya 2 marhalah atau lebih, maka dia boleh qasar sembahyang. Maka ditambahi qasar pula, yakni di dalam takbiratul ihram. Wajib dia kena tambah dalam takbiratul ihram tu maksuratan ataupun dalam hati dia tu qasar. Nah, qasar. Kerana apa? Ilat pada kata ditambahi. Kerana disyaratkan niat qasarnya sembahyang itu di dalam takbiratul ihram. Mesti kena niat qasar takbiratul ihram. Tak boleh dia Allahu Akbar. Tak ada niat maksuratan, dalam hati tak ada niat qasar. Tiba-tiba nak bangun rakaat kedua, nak tasyahud awal, qasar ayat, duduk tasyahud akhir lagi. Ni. Sah tak? Tak sah. Kalau dia tak niat maksuratan dalam takbiratul ihram, tak sah dia nak qasar. Wajib dia kena tamam 4 rakaat. Wajib kena tamam. Tu. Baik. Tak sama jamak. Nah. Jamak tak apa di luar takbiratul ihram. Nah. Allahu Akbar tak ada niat jamak lagi. Nah. Patu baru niat jamak. Tak ada boleh. Tapi kalau qasar mesti dalam takbiratul ihram. Habis itu. Udah? Boleh dah? Nah, boleh dah tu. Nak berhenti dah ni. Nak berhenti mana ni? Dan jika boleh berhenti dah. Dan jika ada sembahyang itu sunat yang mempunyai waktu pula. Wallahu a'lam. Di situ dulu. Ada pen tak? Limbo.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.